Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Saudara Mustafa Ilyas, terima kasih saban malam bersama dengan saya, menemani saya dalam pencerahan. Begitu juga saudara Syarul Azam, saudara Joka, apa khabar Jo? Doa saya anda sihat bersama keluarga. Saudara Azrul Jalil, begitu juga saudara Zamari LC, apa khabar saudara? Saudara Saidi alias saudara Selimut Putih, seram saudara. Saudara Syah Ibrahim seram dengan nama Selimut Putih tu. Saudara Syabarudin Salim, saudara Ibrahim Cik Muda, begitu juga dengan saudara Kuih Seruh. Apa khabar Kuih Seruh, orang Pahang? Puan Rusini Kurungut daripada Sarawak, apa khabar? Jami'an Lajis, Jami'an Lajis kasi orang Sabah kot rasanya. Ya, saudara Yusof Awang daripada Tanah Merah, Kelantan. Begitu juga dengan saudara Fakri Sani. Salam SP Soh. Salam dari Kuantan untuk saudara Abdul Hamid. Apa khabar saudara? Mas. Waalaikumsalam Mas. Nasaruddin Mat Sidik, Rina AZ. Begitu juga saudara Mustafa, saudara Abdul Hamid, saudara Wan Syarudin, saudara Hazrul di Instagram, saudara Syarul Azam. Saudara jangan lupa like, share dan subscribe ya saudara, di Facebook, Instagram dan juga di TikTok. Saya bersiaran menggunakan 3. Tak tahulah mana satu kena hack lagi. Maklum sajalah musim-musim gini ya. Saudara Ismail Zakaria, saudara Ami Bashir, saudara Fahmi Syahadin, saudara Zarizan Zan, Puan Rubidin dan pasangannya. Doa saya anda sihat, wafiat dan bahagia. Saudara Masra Abdul Hamid, saudara Mat Firazan, saudara Rusmini daripada Pontian, Rusmini, saudara Yarma Waras, Jejak Warisan, Pak Dindek, Maju UMNO katanya, Joka Karim. Itu juga dengan John Jibril, saudara Hazam Madin, Hazri Iswadi, saudara Rosli Rahim. Salam untuk semua warga Cinta Damai, saudara Kamarul Azhari, saudara Zack Perry, saudara Aziz Izam ya di Instagram, saudara Azil, saudara Berjijai Abdul Razak, Kelapa Emas, mahal tu. Saudara Jamaliah, Sabian, salam. Fatimah Mat Ali, saudara Jamaliah Saban daripada salam PR Raya Umum ke Pakatan Rakyat ke, terpulang pada saudara. Saya, ruangan ini terbuka untuk semua, tidak ada masalah. Baik saudara, saya mohon maaf untuk tidak dapat menyantuni semua. Ya saudara Mazlan Khalid. Kerana pertama sekali laju sangat yang naiknya, dan yang keduanya banyak benda yang perlu kita bicarakan. Semakin hampir kita dengan pilihan raya umum, maka banyaklah bahan-bahan yang perlu kita bicarakan untuk kita bualkan. Bagaimanapun saya harus memberi pencerahan terlebih dahulu kedudukan negara kita. Saat ini, hari ini tanggal 14 Oktober, hari Jumaat saudara, hari yang paling mulia dan merupakan hari yang ke-939. Dah 939 hari dah saudara Syah Adlil di TikTok, ya, di mana ke negara kita dijengah oleh virus corona dan belum lagi nampak usainya. Laporan daripada saudara Jamil Idris bersama dengan saudara Rio dari Universiti Melaya, nampaknya hari ini ada meningkat lagi. Kemarin 1628 dia meningkat, dan semalam meningkat pada 2090, menjadikan jumlah mereka yang dijangkiti keseluruhannya kumulatif yang telah dijangkiti oleh virus corona adalah 4,861,226 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Sebab itulah saudara, saya sentiasa mengingatkan anda supaya berhati-hati. Kerana saya lihat dengan peningkatan itu terdapat 12 negeri ada kenaikannya dan susut di 4 buah negeri. Selangor meningkat kepada 638 jangkitan. Wilayah Persekutuan juga meningkat 582 jangkitan. Begitu juga di Sabah 124 jangkitan. Perak naik 162 dan Pulau Pinang tak ceroy balik, ada peningkatan pada 105 jangkitan. Itulah semalam ada 5 negeri yang ini mengalami jangkitan virus corona mengatasi 100. Di lain-lain negeri masih lagi bertahan di bawah 100. Mudah-mudahan berusahalah saudara agar kita dapat
memutuskan jaringan virus corona ini ataupun orang panggil COVID-19. Saudara, baik, saya mohon maaf saudara. Terima kasih saudara Jamil, terima kasih saudara Rio. Dan seperti biasa saudara, kita minta izin untuk e-commerce. E-commerce ini berniagalah saudara. Saudara, kalau saudara mahu mewawarkan produk saudara, hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Al-Azhar memasarkan Stangi Al-Baqur, iaitu seperti kemian bila dibakar, semerbak harumnya rumah kita saudara, seperti berada di tanah suci Mekah ataupun dalam Masjid Nabawi saudara. Dan Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi daripada tanah Arab. Minyak wangi, kalau bertanya dengan saya katakan yang terbaik yang saya pakai adalah Amir Al-Khud. Rasanya ataupun aromanya menyegarkan saudara. Kalau anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, sila hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah tidak lain, dia memasarkan dendeng manis Siti Farehah. Syauqi, dia memasarkan buah-buahan segar yang harganya lebih murah di pasaran. Ini khusus untuk teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang. Boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan itu boleh dihantar terus ke rumah saudara. Harga murah saudara. Begitu juga dengan makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Mampu milik, mampu beli, harganya sedap. Harganya ini murah dan rasanya mengasyikkan. Sedap saudara. Popiah sira Lady Maria rasanya pedas, rangup dan manis. Kalau saudara nak rasa, boleh hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Memang sedap saudara. Dan kepada teman-teman yang rasa-rasa nak berniaga, nak menjadi ejen di kawasan anda, sila hubungi tim Nur Aisyah di talian 018-279-4288. Sebab tim Nur Aisyah sedang mencari teman-teman ataupun rakan untuk berniaga saudara. Dia mempunyai produk kosmetik wanita yang mesra wudu ataupun boleh dibawa semayang. Samping itu ada juga makanan segera serta susu yang segar saudara. Boleh hubungi tim Nur Aisyah di talian 018-279-4288 saudara. Itu untuk yang nak berniaga saudara. Baik, itu sajalah e-commerce kita hari ini. Zaman teknologi begini, bolehlah kita buatkan e-commerce saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Saudara, saya ingin berpesan sekali lagi, saya bukan ustaz ya. Saya bukan pakar agama. Saya tidak mempunyai tauliah untuk berdakwah. Tapi apa yang saya dapat, iaitu teman-teman mengirim kiriman kepada saya yang saya tengok elok dibaca. Pembacaan ini adalah untuk menyedarkan kita agar dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan kita saudara. Kerana sebenarnya saudara, hampir setiap orang akan mengalami penderitaan yang berpanjangan. Ada juga yang akan berputus asa kerana tidak yakin dengan pertolongan Allah. Tapi bagi mereka yang meyakini akan kuasa Allah SWT, mereka akan menganggap penderitaan itu sebagai satu lumrah yang pasti dialami oleh setiap insan yang berada di dunia ini. Sesiapa yang menyangka bahawa hidup ini sebuah perjalanan lurus, yang tak ada halangan, cubaan dan sebagainya, artinya anggapan mereka sebenarnya salah. Hidup ini sebenarnya adalah satu perjalanan yang bersimpang siur, penuh dengan liku-liku, penuh berduri dan ranjau yang mesti ditempuhi. Kerana Allah sememangnya menjadikan hidup ini penuh dengan ujian dan dugaan untuk menguji tahap keimanan setiap hambanya. Sesiapa yang menganggap hidup ini mudah, mereka sebenarnya manusia yang tidak mahu menerima dugaan daripada Allah SWT. Tahukah anda, ujian itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Mereka yang menganggap hidup itu mudah juga secara tidak langsung akan menjadikan mereka jadi malas berusaha dan akhirnya tidak mampu untuk menyelesaikan sebarang masalah. Sebenarnya, hidup yang sukar dan bermasalah inilah yang akan mengajar kita menjadi insan tabah, insan yang cekal dan berkeyakinan tinggi. Masalah-masalah inilah yang akan membentuk jiwa kita untuk lebih memahami makna kehidupan yang sebenar. Yakinlah saudara, ujian itu hanyalah warna-warni dalam kehidupan kita di dunia ini. Terserahlah kepada kita bagaimana untuk mencorakkannya, agar suatu masa nanti
kita dijauhi daripada menyalahkan takdir, saudara. Ingat, saudara, ujian daripada Allah tanda kasih sayangnya. Kita bersyukur atas nikmat yang kita perolehi dan kita bersabar dan bertabah apabila menghadapi dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, saya masuk segmen Mutiara Kata. Mutiara Kata ini adalah kiriman sahabat saya, Datuk Syed Ali. Katanya, ketahuilah bahawa sahabat kita di dunia juga merupakan sahabat di akhirat nanti. Oleh itu, pilihlah sahabat yang bagaimana untuk kita menjalin ikatan. Jika baik, tentulah kebahagiaan. Jika jahat, jadilah kepedihan di akhirat nanti. Itu kata-kata mutiara daripada sahabat saya, Datuk Syed Ali. Elok kita saling ingat mengingati. Terima kasih, Datuk, atas kiriman mutiara kata. Saban hari menghantar kiriman melalui wall saya, saudara. Kita juga jangan lupa, saudara, jangan lupa untuk mengingati teman-teman dan juga pimpinan negara. Sebagaimana yang sering saya katakan, kita harus mengingatkan pemimpin agar mereka tidak membelanjakan wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang dan khawatir, saudara. Seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara kita akan muflis. Itu ketakutan kita. Agar ini memberi kesedaran kepada mereka yang masih berkuasa, yang berada di anjung kuasa, saudara. Baik, saudara. Tajuk kita malam ini sebenarnya adalah gelombang cabaran semakin hebat. Apa yang saya maksudkan, sabar dulu, saudara. Sekarang ni bukan tsunami, gelombang, ripples ataupun ombak-ombak cabaran menjelang menghadapi musim pilihan raya umum ini, saudara. Bagaimanapun, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Sebab Pak Nazil ini dalam usia 80 tahun masih lagi berkarya, di mana karya-karyanya penuh dengan nasihat dan tauladan. Kata Pak Nazil, kacang botol letak di para, ikan betuk digoreng berhalia. Rumah kotor dicuci segera, bukan dikatuk, diroboh ia. Jadi rumah kalau dia kotor, kita bersihkan, bukan kita robohkan. Sebab itu saya sering mengingatkan teman-teman dalam rumah UMNO, kalau dah tahu ada kekotoran, maka kita harus membersihkannya, bukan kita robohkan, saudara. Saudara Zulkifli, saudara Wan Ode, begitu juga Cik Din Syari. Di TikTok, saudara Azhar Rahmat, saudara Syarudin Yahya, saudara MF Hairi, saudara Samidi Ikwan, Dendet, saudara Abu Nem. Apa khabar, saudara? Tak sebut nama kan, marah pula, saudara. Yang mana sempat saya santun lah sambil-sambil saya beri pencerahan. Tambah Pak Nazir lagi dalam pantunnya, merendam betik, kemudian dibilas. Jelas terjerama, corak diperi. Bukan betik, merendam batik. Merendam batik, kemudian dibilas. Jelas terjelma, corak diperi. Orang politik harus ikhlas, bukan mengutama kepentingan diri. Itu peringatan Pak Nazil. Orang politik harus mengutamakan kepentingan rakyat. Mesti ikhlas, bukan mengutamakan kepentingan diri, saya. Dan seperti biasa, saya harus mengingatkan anda, bagi mereka, saudara Syarudin dari Manjung, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, anda harus bertanggungjawab atas suntingan anda. Saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan dan juga tulisan-tulisan anda dalam wall ini. Sebab itu saya berpesan, kalau nak hantar tulisan, kalau anda nak menyunting, pastikan ia tidak menyalahi peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Jika anda melanggar, itu tanggungjawab anda, saya tak bertanggungjawab. Ini sekadar pencerahan politik, bermatlamatkan untuk memberi informasi supaya warga kita faham apa yang berlaku pada negara kita dalam saat-saat kita sedang menghadapi musim pilihan raya umum ini, saudara. Bila saya memberi pencerahan, basic ataupun asasnya, saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Kalau saudara tak bersetuju, boleh hantar kiriman. Asalkan saudara menggunakan bahasa yang baik-baik, yang tidak memaki hamun, carut-mencarut dalam wall saya ini. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai yang sentiasa menyantuni setiap persoalan, setiap masalah secara berharmonis, saudara. Saudara, jangan lupa itu, saudara. Ingat,
Saya berpesan pada anda, kalau anda berdebat dalam ruangan saya ini, janganlah maki hamon. Saudara, hormatilah. Kadang-kadang kita berdebat, mungkin orang tu lebih dewasa daripada kita. Kalau saudara maki hamon, seolah-olah kita maki hamon orang tua. Kalau orang tua pula tu nak marah-marah pula tu, mungkin anda marah atau maki hamon anak muda kita. Jangan. Ingat saudara, saya selalu berpesan pada bidalan, yang tua menyayangi yang muda dan yang muda menghormati yang tua, saudara. Itu peringatan saya. Dan hari ini nampak gayanya cuaca di sekitar rumah saya ni nampaknya tidak ada masalah, tak ada hujan. Cuma waktu solat Jumaat tadi adalah sedikit hujan. Tak banyak pun, tak lebat mana pun. Sewaktu kita solat, bukan sewaktu khatib membaca di mimbar, tapi waktu kita solat. Hujan sekejap, lepas itu berhenti. Dan saya tertarik hati juga hari ini khatib membicarakan supaya janganlah masjid dijadikan tempat untuk orang politik berdebat. Betul, saudara? Itu adalah intipati khutbah Jumaat hari ini, saudara. Di tempat saudara saya tak tahu. Kerana menurut khatib tadi, dia kata Duli Yang Mulia Sultan Selangor sendiri mengingatkan agar masjid tidak dijadikan medan perdebatan politik dan bukan tempat untuk berpolitik. Terima kasih saudara Razali Samad. Dia kata PM ke-10 Datuk Anwar. Okey, tak ada masalah. So Abdul Rahman, sini okey. Suara kat mana yang kurang suara ni tak tahulah saya, saudara. Saya berusaha untuk memperbaikinya. Mana yang kurang suara bagi tahu. Saudara Mustafa Hamid daripada Dun Perak. Apa cerita? Bubar ke tak bubar? Wallahu a'lam bisawab. Tapi tengah hari tadi selepas usai solat Jumaat, kabarnya Duli Yang Mulia Tuanku Sultan Nazrin telah pun menitahkan agar Datuk Syarani, Yang Amat Berhormat Datuk Syarani menghadap. Tak tahu lagi, saya belum dapat lagi perkabaran. Mungkin besok akan saya jelaskan apa yang berlaku sebenarnya, saudara. Baik. Saudara, sesuatu yang agak merunsingkan saya, saudara, apabila saya melihat kedudukan data inflasi Amerika, begitu juga dengan ringgit kita, semakin nampaknya semakin merudum. Dan mungkin juga dasar OPR, iaitu kenaikan OPR di bank, faedah bank mungkin dinaikkan. Ini yang kerusingan saya. Sebab itu segeralah kita mengadakan pilihan raya ini supaya dapat distabilkan kedudukan politik. Kerana setakat jam 9 tadi, saudara, Bitcoin di Amerika menjunam lebih $100, $1,000. $1,000 mereka yang bermain dalam pasaran Bitcoin sudah pun berada di bawah para 1,800. Begitu juga dengan harga emas. Manakala indeks Dow Jones dan indeks di Nasdaq jatuh lebih 2%. Biarpun ada sedikit pantulan, tapi kejatuhan itu katanya disebabkan oleh data inflasi di Amerika kekal tinggi dan merupakan yang tertinggi selama lebih 40 tahun. Ini, saudara, merupakan petanda kemelesetan ekonomi dunia semakin menghampiri. Yang sering saya katakan, kemelesetan ekonomi sedang mengetuk pintu negara kita, saudara. Kalau kita tak berhati-hati, kalau kita tak segera menghuraikan, kalau dibiarkan suasana politik yang tidak stabil, maka tentulah keadaan ini akan menjadikan suasana yang agak huru-hara dari segi ekonomi negara kita, saudara. Memang negara kita negara yang makmur, kita mempunyai produk-produk yang kita ekspor. Tapi kalau dunia mengalami kemelesetan ekonomi yang teruk, kita juga akan terkesan. Kerana daripada catatan saya dapat, bayangkanlah saudara, dari $4, RM4 untuk tukaran $1 Amerika sekitar tahun 2021 dulu, hari ini sudah melonjak. $1 Amerika harganya sudah RM4.70. Astaghfirullahalazim. Saya khawatir sebab memang pakar-pakar ekonomi, sebagaimana saya berbual dengan Yang Mulia Tengku Razali, beliau meramalkan kalau kita tidak segera menangani ekonomi negara, besar kemungkinan tukaran asing wang kita berbanding dengan dolar Amerika meningkat pada harga lebih daripada RM5 untuk $1. Jika itu berlaku, tentulah kenaikan harga barang makanan tidak mampu dikawal. Sebab itu kuncinya segera kalah pilihan raya ini. Saya harap SPR yang akan bermusyarat pada 20 bulan nanti menyegerakan. Usai pilihan raya,
kita dapat membentuk kerajaan. Saya tak ambil kisah mana-mana kerajaan dibentuk, mana-mana parti yang mendapat sokongan ataupun mandat rakyat. Mereka harus membentuk kerajaan yang harus stabil. Tak boleh lagi bercelaru macam apa yang berlaku dalam pilihan raya yang ke-14 dulu, saudara. Walaupun mereka nampaknya sebagai satu ketumbukan di bawah lambang Parti Keadilan, tapi bila ditubuhkan kerajaan berceramah, akhirnya berbalah sama sendiri untuk kerajaan itu. Saudara, itu yang saya selalu mengingatkan. Sebab itu UMNO menuntut supaya diadakan pilihan raya, supaya dipulangkan balik kepada rakyat, agar biarlah rakyat menentukan. Tapi dilengah-lengahkan. Akhirnya bagaimanapun setelah Perdana Menteri itu dijawat oleh Naib Presiden UMNO, maka dapatlah kita menyegerakan pilihan raya umum. Bukan nak kejar jawatan, bukan nak kejar kuasa, saudara. Semata-mata untuk menstabilkan suasana politik agar ekonomi kita segera diatasi. Sama ada yang akan mentadbir itu UMNO Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan ataupun mana-mana parti pun, kita tak ambil kisah. Yang penting kehidupan rakyat itu perlu disantuni. Itu yang perlu kita harapkan. Hazri Zakrah dia kata MB dah menghadap Tuanku Sultan tapi belum ada apa-apa makluman. Benar Saudara Hazri? Belum lagi. Menghadap petang tadi selepas usai solat Jumaat. Mungkin gamaknya nak menyiapkan teks ucapan. Saudara, saudara, tak usahlah saudara. Jangan kita nak bergaduh lah. Saya minta satu je. Jangan kita bermasalah sama kita, saudara. Santuni persahabatan dalam war saya ini. Saya membuka ruang ini, saya izinkan saudara masuk. Saya tak suka nak halau orang keluar daripada war saya. Sama ada anda daripada Parti Amanah, daripada UMNO, daripada Parti PAS. Begitu juga sama ada anda daripada Parti Keadilan. Saya izinkan untuk anda berdebat secara matang. Bukan kita merendah-rendahkan darjat orang. Jangan kita kutuk orang. Tak usah tak baik, saudara. Saya setulus hati, saya mohon. Saya nampak bila ada bergaduh begitu, tak usahlah kita bergaduh. Sama ada anda sokong keadilan, saya tak marah. Anda sokong Parti Bersatu, juga saya tak marah. Anda sokong UMNO Barisan Nasional, bagi saya sebab saya orang UMNO, alhamdulillah. Asalkan kita jangan kutuk mengutuk. Tak dapat apa pun, saudara. Yang dapat kita menghimpun dosa saban hari. Sebab itu saya berusaha untuk memberi pencerahan seadil mungkin. Tapi jangan marah saya sebab saudara kena faham. Saya orang UMNO. Saya bukan ahli UMNO. Saya orang UMNO yang mau melihat politik kita ini benar-benar matang. Sebab itu saya suka bila mendengar pada pimpinan yang akan menurunkan calon-calon daripada UMNO merupakan calon muka baru yang tidak terpalit dengan sebarang masalah, sebarang isu. Itu yang kita harapkan. Kalau dia menang, alhamdulillah. Kalau dia kalah, artinya rakyat masih lagi belum yakin pada kita. Berusahalah. Cuma saya nak membimbing rakyat supaya memilih mereka yang benar-benar mampu menyantuni masalah rakyat. Sebab kita akan menghadapi masalah yang besar ni, saudara. Bukan masalah kecil. Ini bukan masalah main-main, bukan cakap-cakap, saudara. Kalau saudara dapatlah apa yang saya lihat, teman-teman mengirim daripada England, daripada Amerika, dalam war saya ini, seram saya melihat kedudukan ekonomi dunia. Peperangan di Ukraine, antara Ukraine dan Rusia, bukan main-main. Ratusan ribu nyawa yang terkorban, saudara. Dan ini juga tentulah akan tempiahnya berlaku pada negara kita. Kalau kita masih lagi berantakan, kita masih lagi bermasam muka, kita masih lagi caci-mencaci, ini yang membuatkan suasana tidak baik untuk negara kita. Sebab itu saya mengharapkan segera diadakan pilihan raya ini supaya dapat dibentuk satu kerajaan yang baru. Tak ambil kisahlah siapa nak takbir pun takbirlah. Bagi saya memanglah agak tidak boleh ataupun tidak adil kalau saya mengatakan saya tidak mahu UMNO Barisan Nasional mentadbir. Sebagai orang UMNO saya mahu, tapi kalau rakyat membuat keputusan, kita harus menghormati. Itu keputusan rakyat. Ya, Saudara Rashid Mustafa, saya tidak berminat untuk melibatkan diri dalam politik sebab saya berusaha untuk menjadi seorang pencerahan, memberi pencerahan agar ada jugalah warga kita bila dah lepas pilihan raya nanti, keadaan nanti kita semua diam, kita tak tahu apa yang dilakukan oleh mereka yang kononnya bernama pemimpin. Apakah masih lagi mereka akan mengulangi
permasalahan-permasalahan yang kita alami selama hari ini. Baca lalu saudara. Mungkin anda tidak dapat menerima kenyataan saya ini, tapi realitinya, faktanya begitu. Dan hari ini saudara, Dewan Undangan Negeri Pahang telah pun diumumkan dibubarkan. Ke bawah duli Yang Mulia Pemangku Raja Pahang juga berkenan agar Dewan Undangan Negeri Pahang dibubarkan. Bersekali dengan juga Dewan Undangan Negeri Perlis pun telah pun dibubarkan. Cuma yang saya masih lagi kita nanti di Perak. Di Selangor juga kita masih lagi dalam keadaan yang tak menentu. Sebab istana kata Yang Amat Berhormat Menteri Besar tidak memohon sama ada nak membubar ataupun tidak membubarkan. Jadi dua negeri ini masih timbul tanda tanya. Tetapi yang pastinya tiga negeri iaitu di Kelantan, Terengganu dan di Kedah, bahawa pimpinan daripada PAS masih lagi tegas tidak mahu mengadakan pilihan raya bersekali. Saya menggambarkan keadaan begini. Saudara kena ingat ya saudara. Apabila kita mengadakan pilihan raya negeri di Melaka, wang yang dibelanjakan oleh SPR tidak kurang daripada 50 juta ringgit terpaksa dilaburkan hanya untuk mengadakan pilihan raya kecil, pilihan raya negeri Melaka. Kesan daripada berlakunya lompat-melompat. Jangan salahkan UMNO. Tidak. Bila ada pemimpin melompat menyertai parti pembangkang dan sebagainya, mewujudkan suasana yang tidak stabil, porak-poranda politik di Melaka, maka terpaksa diadakan pilihan raya. Bila diadakan pilihan raya, 50 juta ringgit habis, hangus saudara. Begitu juga apabila berlaku di negeri Johor. Orang mengatakan Johor tu yang nak membubarkan kerana waktu itu Yang Amat Berhormat Datuk Hasni, beliau mohon perkenan daripada Baginda Sultan Johor. Tetapi jangan lupa saudara, sewaktu merasmikan persidangan Dewan Undangan Negeri Johor, selepas pilihan raya umum yang ke-14 dahulu, Tuanku dah bertitah. Tuanku kata negeri lain ni tak ambil kisah, tapi Baginda mahu agar ahli-ahli politik, khususnya wakil-wakil rakyat di negeri Johor, jangan bertelagah, jangan bergaduh sama sendiri, jangan mewujudkan suasana yang tidak stabil dari segi politik di negeri Johor. Tapi apa berlaku saudara? Tiga menteri besar saudara berlaku di Johor. Ialah satu tu kerana meninggal dan sebagainya. Dari keadaan begitu, akhirnya Tuanku melihat kecelaruan politik di Johor, maka Baginda menitahkan supaya diadakan pilihan raya umum bagi negeri Johor dan melibatkan wang lebih 70 juta ringgit saudara untuk kos perbelanjaan. Bayangkanlah, untuk Melaka dan Johor saja lebih 120 juta. Kalaulah tiga negeri lagi itu di Kelantan, di Terengganu dan Kedah buat berasingan, mungkin lebih daripada 200 juta wang terpaksa dibelanjakan lagi. Sedangkan kalau diadakan bersekali, apa masalahnya? Kos yang sama. Dan paling penting, sebagaimana menurut pimpinan daripada DAP Pulau Pinang, mereka mahu mengadakan sekali serentak sebab tidak menyusahkan rakyat untuk ulang-alik mengundi. Kerana di Pulau Pinang, pengundi-pengundinya kebanyakannya berada tinggal di Singapura, mencari nafkah kehidupan. Jadi untuk pilihan raya mereka terpaksa pulang. Begitu juga di negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah. Khususnya di Kelantan dan Terengganu, kebanyakan pengundi-pengundinya adalah mencari nafkah kehidupan di luar negeri Kelantan, di luar negeri Terengganu. Sebab itu kalau selalunya lah UMNO dia membantu mereka-mereka untuk pulang mengundi di Kelantan, dan UMNO menyediakan kos tambang untuk pulang mengundi. Soal mereka nak undi siapa pun, UMNO tak ambil kisah. Sama ada nak mengundi PAS ke, UMNO ke, terpulang. Kita menerima dengan tangan terbuka. Tetapi berapa kali nak buat saudara? Kalau sekali pilihan raya tu kos belanja sampai 50 juta, macam mana kita dengar laporan Tok Mustafa Muhammad diberi wang sejumlah 30 juta katanya untuk kos pengundi-pengundi luar. Ini bukan merupakan sogokan politik, tidak, tapi untuk menyantuni pengundi luar. Sebab walaupun UMNO menanggung kos untuk pulang mengundi daripada Kuala Lumpur, Lembah Kelang, daripada Pulau Pinang, daripada Perak dan sebagainya, pengundi-pengundi itu dibayar wang tambang ataupun biaya kos mereka untuk pulang mengundi.
Kalau 2 kali, takkanlah tanggung 2 kali saudara. Ini masalahnya. Saya tak tahulah. Ada juga teman bertanya dengan saya, kenapa tidak diadakan pilihan raya bagi negeri Sabah, Sarawak, Melaka dan Johor. Ini saya nak jelaskan saudara. Sabah, Sarawak, dia akan mengadakan pilihan rayanya, saya ingat dalam 4 tahun lagi lah. 3 atau 4 tahun lagi, sebab jeda waktunya belum lagi tamat tempoh. Begitu juga di negeri Melaka dan negeri Johor. Sebab semalam saya tengok ada teman bertanya, kenapa tak buat pilihan raya kecil sekali untuk negeri Johor dan negeri Melaka? Johor dan Melaka pasti akan mengadakan pilihan rayanya bersekali pada pilihan raya yang ke-16 nanti. Sebab baru sangat, beberapa bulan saja takkan nak buat pilihan raya lagi. Itu keadaannya. Saya perlu menjelaskan saudara. Sebab saya rasa hari ini saudara, kita melihat keadaannya sangat luar biasa. Tahun depan kita tak tahu apa nak jadi. Sebab itu kita minta segerakan pilihan raya supaya dapat persiapan untuk kita menghadapi tahun-tahun yang penuh dengan cabaran yang tak menentu. Dugaan kemurungan ekonomi dunia semakin hampir sudah pun mengetuk pintu negara kita. Sebab itu hari ini untuk $1 Amerika RM4.07 saudara, RM4.70. Ini terus saudara. Begitu juga kadar rupiah yang akan naik. Kalaulah pemikir ekonomi, khususnya bank negara, mau menyelamatkan supaya kadar pertukaran itu dapat dikekalkan dengan mengadakan OPR, menaikkan OPR, yang akan terkesanlah rakyat. Sebab bagi mereka yang beli rumah, maka kadar faedah bank akan naik. Begitu juga kadar bulanan untuk membayar bulanan tu juga akan naik. Anda pemilik kereta juga akan dapat naik saudara. Ini keadaannya. Saya tak ada fikir lebih daripada itu saudara. Tidak niat saya nak tunjuk saya bijak dan sebagainya. Tak ada. Saya nak beri pencerahan supaya kita faham saudara. Mungkin ada orang tak suka dengan saya, buatlah, tak apa. Saya harus tabah menerima segala cacian dan cemohan yang dilakukan oleh anda. Sebab saya tak pernah berpihak. Cuma yang saya nak jelaskan, saya orang UMNO. Itu kena buat perakuan. Tapi kadang-kadang saya tengok teman-teman mengatakan kiriman, berdebat. Tapi mereka tak menjelaskan mereka dari parti mana. Sebab dia kita kena berani berdepan lah. Saudara Colin Syahri, Penang sekarang hujan. Mudah-mudahan, walaupun hujan, mudah-mudahan banjir tidak berlaku. Sebab kalau mengikut ramalan kaji cuaca, dia banjir besar ni mungkin. Ini kerana berlaku perubahan klimat ataupun iklim, climate changes. Besar kemungkinan ia akan berlaku pada 23 November ke atas. Katanya. Tapi saudara, segala-galanya kita serah pada Allah SWT. Soal apa yang nak berlaku di masa depan, itu bukan ketentuan kita. Tapi kalau mengikut ramalannya adalah pada 23 November mendatang. Sebab itu, seandainya pilihan raya umum ini dapat diadakan sebelum 18 November, maka mungkin tidak adalah banjir sewaktu pilihan raya umum diadakan. Saudara, Puan Juwita Putih, Saudara Mekmo, Firdaus, Saudara Osana. Aku pun orang UMNO totok. Saudara, saya bagi saya lah, kita jelaskan pendirian kita bagaimana, tak ada masalah. Sebab negara kita mengamalkan demokrasi. Anda bebas untuk menyokong sesiapa pun. Sebab saya melihat sekarang ni saudara, dalam keadaan ni sekarang kita akan berhadapan a total disruptions ataupun dipanggil a perfect financial storm. Saya menyebut itu sebagai tsunami ekonomi yang akan melanda negara kita seandainya dunia tidak mampu untuk mempertahankan kemeruduman ekonomi dunia. Itu yang ketakutan saya, lain tak ada. Kesannya disebabkan berpunca daripada peperangan di antara Ukraine dengan Rusia. Samping itu, salah antara perlumbaan untuk menguasai ekonomi dunia antara negara Amerika dan negara China. Kita ni negara kita kecil sangat saudara. Penduduk kita baru 32 juta. Negara kita kecil saudara. Kalau tengok dari segi petanya, kita ni seperti ekor. Seekor gajah yang besar, itu benua negara China. Bawalah sampai melalui segeting kera, masuk ke semenanjung Tanah Melayu ini, iaitu di semenanjung, sampai kalah ke Tanjung Piai. Ya, kita ni ekor saja saudara. Malahan kita lebih kecil daripada Sabah dengan Sarawak. Itu keadaannya. Jadi kalau ekonomi dunia
dalam keadaan yang tidak menentu, tentulah tempiasnya berlaku pada kita. Sebab itu, negara memerlukan pemimpin yang benar-benar bijaksana, yang ada wisdom, yang ada pemikirannya, yang waras untuk mentadbir negara. Siapa terpulang pada rakyat? Kita masih ada lagi pemimpin. Saya tak mau menyebutlah, kalau saya sebut satu mungkin orang tak setuju, sebut orang ni orang tak setuju. Bagi saya generally ataupun yang ramainya, kita mengharapkan agar hadirnya pemimpin yang benar-benar ikhlas, jujur untuk mentadbir negara kita ini. Lain tak ada saya, kita tak mahu lagi lah untuk menghadapi suasana segala korupsi dan sebagainya. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan daripada Presiden MCA Datuk Wee Ka Siong. Beliau menyatakan semua calon-calon MCA yang akan bertanding, yang akan diturunkan mewakili parti MCA dalam PRU kali ini telah pun melakukan saringan dengan Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Sebab beliau tidak mahu, kerana beliau bersetuju dengan apa yang dilontarkan oleh Datuk Sri Zahid Hamidi yang telah pun disalah tafsirkan oleh orang bila mendengar konon-kononnya nak menyelamatkan bahawa pemimpin MCA korup, pemimpin MIC korup. Tidak. Apa yang dilontarkan dalam waktu merasmikan perhimpunan MIC minggu lepas, Datuk Sri Zahid mengatakan bahawa kita tidak mahu lagi hadirnya kerajaan sebagaimana Pakatan Harapan yang melakukan tindakan terpilih-pilih, yang seolah-olah tindakan membalas dendam. Kalau orang tak setuju, kalau mereka tidak bersama dengan Pakatan Harapan, mereka akan diseret ke mahkamah dan diberselongkar dan dituduh dengan kepelbagaian. Sebab itu beliau mengingatkan, katanya, Datuk Wee Ka Siong, jangan lupa bahawa kerana anda juga tidak bersama dengan Pakatan Harapan, seandainya Pakatan Harapan memperoleh kuasa, mungkin mereka akan melakukan tindakan yang sama juga terhadap bagaimana yang dihadapi oleh Datuk Sri Zahid Hamidi sekarang, dan Datuk Sri Zahid, Datuk Sri Najib dan pemimpin UMNO yang lain. Kerana Datuk Zahid kata dia puncanya tidak lain tak bukan kerana dia menentang kehendak Dr. Mahathir untuk membawa UMNO dan ahli-ahli UMNO menyeberang dalam parti PBM. Matlamat Dr. Mahathir waktu itu untuk mengukuhkan kedudukan politiknya. Kerana parti PBM cuma dapat 13 kursi. Dia khawatir untuk menandingi jumlah kursi yang diperolehi oleh Parti Keadilan. Lebih daripada 51 kursi. Jadi kalau UMNO bawa masuk dengan Barisan Nasional 79 kursi, maka kukuhlah PBM. Dan minta supaya semua ahli-ahli UMNO masuk dalam PBM. Jadi, bolehlah maka UMNO yang ada ini diharamkan. Macam mana dia lakukan waktu pertempuran antara beliau dengan Tengku Razali, yang mengakibatkan UMNO diharamkan. Dan beliau mewujudkan semula UMNO baru. Jadi, pola-pola itu yang mahu dilakukan. Jadi Datuk saya kata tak bolehlah nak buat. Dia menentang. Kerana menentang, maka dikorek segala-galanya. Ada tak ada, bawa ke mahkamah. Tujuannya lain tak ada. Hanyalah untuk memastikan imej seseorang itu. Supaya masyarakat menuduh konon-kononnya orang ni rasuah, orang ni kebah duit dan sebagainya lah, saudara. Bagaimana yang dialami oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai hari ini, saudara. Yang sukar untuk dinafikan bagaimana tuduhan dan mengakibatkan beliau terpenjara selama 6 tahun. Ini memang kepakaran Dr. Mahathir. Sebab itu, saya harap teman-teman jangan main potong-potong kenyataan. Datuk Zahid mengatakan sebagai orang yang waras, kita harus memikirkan, jangan ada. Sebab Datuk Zahid kata, ini biasalah dalam ucapan saudara. Kena ingat, kalau parti bukan UMNO yang merentah, sebab UMNO tidak ada niat untuk mengambil dendam ataupun melakukan tindakan sebagaimana mereka lakukan. Kerana sebelum Pilihan Raya Umum tahun 2018, Lembaga Hasil Dalam Negeri memang telah pun mengadakan bukan serangan, mengadakan siasatan kepada syarikat-syarikat milik anak Dr. Mahathir dan kroni-kroninya. Memang ada kes, tapi Datuk Najib kata tak payahlah. Biarlah dulu. Lepas kita pilihan raya nanti, jangan ini jadikan sebagai amalan UMNO Barisan Nasional mengambil dendam pada musuh politik. Kalau benar ada kesalahan nanti, terpulanglah, bincang elok-elok, selesaikan masalah ini. Itu cara UMNO. Jadi Datuk Sri Zahid mengingatkan
pimpinan daripada MRC. Jangan pastikan supaya UMNO Barisan Nasional kekal memperoleh kuasa dan mandat daripada rakyat supaya tidak berulang. Itu saja saudara Syarudin Yahya. Saya dapati saya ni masih ahli UMNO selepas parti kesayangan ini diharamkan. Walaupun saya tetapkan hati saya bersama parti keramat ini. Terima kasih Saudara Syarudin Yahya. Anda juga macam saya. Kita adalah kasih sayang dan setia pada parti kita. Mereka yang melompat itu pulang pada mereka. Ya, Saudara Syarudin Yahya. Saya tak ada niat saudara untuk memperkecilkan parti-parti lain. Sebab masing-masing ada matlamat. Cuma berpolitiklah secara anak jantan. Kita bertarung menggapai yakin rakyat. Tidak lebih daripada itu saudara. Sebab itu bila mereka melakukan tindakan menyimpangkan ucapan Datuk Zahid Hamidi itu seolah-olah bahawa parti MIC pun korup, parti MCA korup, parti PVRS korup, parti UMNO korup. Itu gambaran mereka. Ini yang saya katakan bahawa cara tak betul. Yang beliau mengingatkan supaya jangan berulang peristiwa selepas pilihan raya umum yang ke-14 lalu. Hancur negara kita ni saudara. Maka semua pemimpin yang tidak bersama dengan mereka dituduh korup, dibawa ke mahkamah. Akhirnya yang untung saudara, saya cakap terus terang, yang membawa keberuntungan paling besar adalah yang arif. Lawyer buat duit saudara. Satu kes, okey, ini kes ni mahal ni, mesti bayar 1 juta ke 2 juta ke. Macam mana kita dengar. Ada yang kena bayar 9 juta, ada 8 juta. Dan kerana nak mengambil peguam yang hebat-hebat, maka terpaksa bayar. Jadi peguam-peguam boleh buat duit. Kalau tak ada kes, mereka tak adalah. Jadi sepatutnya wang sebut boleh digunakan untuk membantu rakyat yang kesukaran. Itu pandangan saya, saudara. Memang kalau ada berlaku kes, lepas satu kes, lepas satu kes, yang untung adalah yang arif, tuan peguam. Peguam saya pun senyum bila saya cakap benda begini, saudara. Sebab itu saya ingin menyatakan bagaimana apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi itu telah disalah tafsir. Pendakwaan maksudnya yang sengaja direka dan diada-adakan untuk tujuan membalas dendam, untuk menzalimi dan merosakkan serta menjatuhkan imej orang yang tak bersekongkol dengannya, seperti mana mereka melakukan selepas mereka memegang kuasa. Itu beliau memberi peringatan. Namun katanya ia tidaklah akan menjadikan UMNO ini mau mensucikan atau menyelamatkan siapa saja yang kalau bersalah tetap bersalah. Itu keadaan saudara. Jadi kena jelas, jangan anggap yang bukan-bukan saudara. Kalau kita UMNO, pimpinan Barisan Nasional, kita masih lagi menuntut, rakyat juga menuntut. Apa jadi dengan isu terowong dasar laut yang melibatkan Lim Guat Eng? Bagaimana berlakunya? Kononnya adanya rasuah melibatkan pembelian tanah dan sebagainya di Pulau Pinang. Kita cuma nak minta supaya mahkamah selesaikan kes, bukan dibuang. Bukan tengah bercara, tutup kes. Kerana peguam negara itu orang dia. Ini kita tak mau. Kita mau badan kehakiman bebas. Kita mau bahagian legislatif, iaitu parlimen juga bebas. Dan eksekutif, iaitu Perdana Menteri, menteri-menteri mentadbir negara sebagai pentadbir. Bukan mencampuri urusan legislatif, mencampuri urusan daripada judiciary. Ini yang berkeceramuk, yang orang tak yakin. Akhirnya orang luar mengatakan demokrasi apa Malaysia ni. Saudara. Dan saya kabarnya lah saudara. Ini saya nak bagi penjelasan sedikit pada anda. Kabarnya katanya PBM sudah pun bersedia untuk bergabung dengan Parti Pejuang ataupun gabungan Tanah Air. Saya tengok pun sekeliling kepala, ya Allah, apa nak jadi kalau benar-benar itu berlaku? Okeylah kalau demi perpaduan, buatlah, tak ada masalah. Tetapi saya tengok Parti PBM ini pengasasnya Dr. Mahathir. Kemudian Parti Pejuang juga pengasasnya Dr. Mahathir. Malahan katanya mungkin muda. Muda ni sekarang ni tak tahu. Kata nak masuk dalam Pakatan Harapan, katanya dengan gabungan Tanah Air Dr. Mahathir. Ataupun menjadi kuda Trojan di Pakatan Harapan muda. Yang juga cetusan daripada Dr. Mahathir dan Parti Warisan. Jadi bagaimana kedudukan PAS? Persoalannya. Dan dia akan berdepan dengan parti-parti yang diasaskan oleh Dr. Mahathir. Ini sekadar lontaran pandangan.
Saudara Mekomo cakap ke Zahid tu, sebelum bercakap tu kena guna otak sikit, jangan sembrono je. InsyaAllah kalau saya bertemu dengan Presiden UMNO, kita bercakap. Kita akan bercakap, kita akan menyatakan. Memang saya pada hari itu saya tak ada dalam majlis itu. Cuma belum lagi kesempatan bertemu dengan beliau. Kalau berjumpa saya kata lain kali berhati-hati bercakap sebagai pemimpin. Jangan bercakap sembrono. Mekomo, setuju, saya setuju pandangan anda. Ini pandangan yang baik. Kalau baik, baiklah kita. Tapi cuma jangan mencarut, jangan maki orang, jangan memperlecehkan orang. Tak baik, saudara. Ya, saudara Putra Zaidi, terima kasih. Begitu juga saudara Azli Nordin. Biarlah dia pun nak bergabung ke, kita tak kisah saudara Azli. Betul. Biarlah dia nak bergabung ke apa pun. Cuma yang saya katakan, sekadar pencerahan minda. 4 parti itu yang diasal Tuan Mahathir, PAS ada di situ. Macam mana? Sebab itu saya melihat kali itu UMNO dari awal tidak menerima dengan PBM kerana kita tahu beliknya macam mana. Matlamatnya lain tak ada nak bunuh UMNO, nak seret ahli UMNO menyertai PBM. Jadi Datuk Seri Zahid bertanggungjawab untuk memelihara parti UMNO ini supaya tidak kecundang ataupun boleh menjadi tawanan pada parti lain. Cuma saudara, tadi waktu solat Jumaat, saya, sebab sikap saya terbuka, di masjid saya di Kota Damansara ni, ramai juga warga yang dah terdiri daripada ahli-ahli PAS. Bila mereka datang, jumpa dengan saya, kami saling berpeluk-pelukan. Maklumlah, 2 minggu, 3 minggu sekali berjumpa. So, jadi ada yang saya nampak tergenang air matanya. Dia kata, apa nak jadi ni, katanya. Saya kata, kenapa? Kenapalah akhirnya muafakat nasional ini hancur? Saya kata nak buat macam mana? Saya bukan pemimpin utama. Saya hanya pemain sekadar memberi pandangan pencerahan saban malam. Dan bila PAS memutuskan keadaan begitu, dia nak bersama dengan PN. Apa boleh buat? Bukan PAS tak tahu bahawa kita dengan PBM ini tidak mungkin dapat disatukan. Kerana antara UMNO dengan Parti Peribumi Bersatu ini kita tahu. Dulu berkali-kali saya dah katakan, matlamat Parti Peribumi Bersatu adalah untuk membunuh UMNO. Tapi PAS minta supaya kita disatukan. Mana boleh. Dan akhirnya dia memilih untuk bersama dengan Parti PBM. Tidak dengan UMNO. Okeylah, tapi ahli-ahli di peringkat akar umbi amat kecewa. Malahan mereka kata kalau inilah caranya, inilah pemikiran pemimpin PAS yang atas, kata maksudnya jadi dan pimpinan-pimpinan tertinggi PAS. Maka dia kata kali ini saya cakap terus teranglah, dia kata dia tepuk bahu saya, tak apalah, dia kata kali ini kami peringkat ahli akar umbi kami nak ajar yang atas tu. Saya kata nak ajar macam mana? Kami takkan undi PAS, calon-calon PAS, calon-calon Perikatan Nasional kami takkan undi. Kami akan letakkan undi kami pada UMNO. Mungkin saya daripada Kelantan, ambo datang dari Kelantan, insyaAllah ambo balik nanti ambo nak tunjuk ini kuasa rakyat. Kuasa demo dekat atas tu fikir diri sendiri saja, bukan memikirkan rakyat. Kita di bawah ni nak bersatu. Kononnya dulu nak menyatukan. Jangan lupa, dia kata, kita sama-sama menangis. Rugi dah. Terasa sia-sia air mata yang tumpah saat Datuk Seri Zahid Hamidi dan Haji Hadi menandatangani piagam Muafakat Nasional. Air mata itu terasa sia-sia, dipersia-siakan oleh pemimpin tertinggi. UMNO berlapang dada, bagi tahu bukan kita tak nak terima PAS. Cuma kita katakan kalau nak bersama dengan kami, mufarakahlah dengan PBM. Sebab kita tak boleh terima dengan PBM. Tapi akhirnya Tuan Guru Haji Hadi bersama dengan teman-teman yang lain, mereka bersetuju untuk menerima Perikatan Nasional. Okey, tak ada masalah. Kita bukan nak marah. Cuma hari ini kenyataan-kenyataannya tu saya nampak agak tak elok lah. Saya tidak berhasrat untuk menyerang pimpinan PAS. Tapi bila Pak Haji Hadi mengatakan bahawa keadaan suasana keruh. Keruh tu kerana PAS tidak bersedia untuk bersama-sama dengan parti yang dipimpin oleh orang yang korup. Saya pemenung. Haji Hadi ni sedar ke apa dia bercakap? Sedar ke apa yang dia cakap? Orang hari-hari bercakap soal bagaimana isu tentang wang sejumlah 600 bilion. Sewaktu Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri yang digunakan untuk ransangan ekonomi. Telah dijelaskan. Bagaimana dengan BistariNet yang heboh? Bagaimana dengan isu komputer, isu Digi,
berbilion-bilion isu pembelian vaksin. Itu zaman Tan Sri Muhyiddin. Jadi apakah nak mengatakan suci mereka itu? Saya tak mengatakan mereka korup, tapi belum ada siasatan. Jangan terus menuduh UMNO ini parti korup. Kemudian katanya lagi bahawa kita tidak mahu, UMNO tidak akan bersama, bersekongkol dengan parti yang rosak akhlak. Saya kata rosak akhlak siapa? Saya minta maaf lah saudara. Apa yang didedahkan oleh Datuk Lokman berhubung dengan pimpinan Tan Sri Muhyiddin, pimpinan karakter ini Azmin Ali, mereka dalam keadaan PBM. Apakah Haji boleh terima? Jadi kenapa kata kita pula yang korup? Malah lebih tu lagi dia kata macam kita ni dengan UMNO ni seperti nak makan buah durian yang tak masak. Kalau tak masak nanti makan sakit perut. Begitulah hinanya. Nasib baiklah sekarang dia tidak membinatangkan pemimpin UMNO. Alhamdulillah, saya khawatir juga. Sebab kalau dibinatangkan pemimpin UMNO, kita akan menyerang balik. Alhamdulillah dia bagi perumpamaan seperti makan buah durian. Okeylah. Tak apalah. Saya carry on, tak ada masalah. Sebab saya melihat kiriman kawan-kawan yang kecewa. Ramai yang kecewa. Sebab itu kadang-kadang kita ingat juga kenyataan Dr. Mahathir, Melayu mudah lupa. Apakah Haji Hadi dan pimpinannya lupa? Bila dia membuat kenyataan bahawa PAS akan bertanding menggunakan logo PAS di Kelantan, di Terengganu dan juga di Kedah. Saya kata macam mana tempat Mursyidul Am anda, Datuk Hashim Yahya di Perlis? Lain-lain tempat tu masing-masing lah katanya. Saya lihat di sinilah ketidakmatangnya kepimpinan dalam membuat satu keputusan yang boleh memeningkan kepala. Akhirnya saya melihat saudara, PAS ini seolah-olah untungnya secupak, uginya segantang. Seandainya PAS bersama dengan UMNO, insya-Allah sepatutnya kita dah kira dulu waktu terjalinnya muafakat nasional. Andainya UMNO dan PAS sama sealiran, masuk gelanggang, besar kemungkinan paling kurang pun saya kira dari segi datanya adalah 147 kursi parlimen boleh dimenangi antara bersama PAS dengan UMNO saudara, dan juga dengan teman-teman daripada MCA dan MIC. Tapi bila PAS menolak ini, apakah mereka akan untung atau mereka akan rugi? Untungnya sekarang ni mungkin lah sebab parti PBM ni dia kaya, banyak duit. Parti UMNO miskin. Dulu kita punya akaun kena beku. Secara banyaklah wang-wang kita yang masih lagi ada yang ada pembekuan berlaku dan sebagainya. UMNO tak dapatlah menjalankan perniagaan bila keadaan ini ekonomi yang merosot. Banyak syarikat-syarikat milik UMNO yang tidak begitu menguntungkan. Dia tak banyak duit mana pun. Dan UMNO tidak menerima sumbangan dana politik yang besar sebagaimana parti pembangkang. Saudara, maklum sajalah, bukan kerajaan, walaupun Perdana Menterinya daripada UMNO. Berbeza kalau UMNO itu di memerintah negara ini, ramailah orang nak menerima. Saudara, tapi sekarang ni dalam keadaan yang serba kekurangan. Mungkin PAS merasakan bersama dengan PBM, maka Parti Pribumi Bersatu Perikatan Nasional boleh menanggung segala kos yang diperlukan oleh PAS untuk pilihan raya. Untunglah secupak, tapi dia akan rugi segantang. Kerana dapatan saya, ini cakap terus terang saudara, besar kemungkinan paling pun PAS boleh dapat sekitar 9 kursi saja. Sebab itu tadi bila saya berbual dengan teman-teman di masjid tadi, mereka geleng kepala. Dia kata apalah dia orang ni. Malahan bila suruh negeri-negeri lain, terutama di pantai barat ini, tidak menggunakan lambang PAS, menggunakan lambang PN, itu Perikatan Nasional, dia kata macam mana ni? Kami orang PAS. Selama ni kita mengundi guna lambang UMNO, lambang PAS. Saya kata kalau dengan UMNO kita dah bagi tahu. Pilihan raya di Melaka pun kita izinkan PAS gunakan lambang sendiri. Di Palim ada pilihan raya negeri Johor pun kita izinkan supaya PAS menggunakan lambang sendiri. Dia tak mahu nak buat macam mana. Dan sekarang ni saya tak tahulah apa pendirian Mursyidul Am PAS di Perlis. Kerana tidak ada mengatakan kenyataan bahawa Perlis juga akan menggunakan lambang PAS ataupun lambang bulan. Ini mengecewakan warga PAS. Terpulanglah. Kita ni nak katakan kita ni separuh masak ataupun durian tak masak, tak apalah. Tapi kita tengok nanti siapa yang untung, siapa yang rugi. Kerana banyak orang mengatakan, teman-teman mengatakan kiriman macam saudara Syabuddin Embun, dia hantar kiriman, dia pun sedih, dia kata PAS mengambil tindakan yang tidak cerdik. Kerana berkawan
dan terus bersama dengan bersatu yang diibadatkan seperti bidalanya untung secupak, ugi segantang. Malangnya nasib PAS bila mereka meninggalkan UMNO. Tak ada masalah. Kita tak ada masalah. Sekarang ni UMNO akan bergerak secara solo. UMNO Barisan Nasional. Solo dimaksudkan. Itu Barisan Nasional lah. Iaitu UMNO, MCA, MIC dan PBRS. Tak ada masalah. Mudah untuk kita menentukan calon. Kalau tidak, kalau bersama dengan PAS, kita pun pening juga kepala, saudara. Kerana Panglima kita di Terengganu, Datuk Mat Said, dia dah bagi tahu, dia kata kita tetap akan melawan. Jadi kerana untuk menjaga ukhuwah atas nama Muafakat Nasional, besar kemungkinan kita mungkin akan ambil tindakan pada Datuk Mat Said kalau dia melanggar ketetapan kita. Tapi sekarang tak ada perlulah. Biarlah. Maka UMNO akan bertembung dengan PAS di Terengganu. UMNO akan bertembung dengan PAS di Kelantan. UMNO juga akan bertembung PAS di mana-mana pun. Dan kerana PAS bersama dengan Perikatan Nasional. Dan macam mana yang saya katakan, yang saya selalu lontarkan fikiran saya, rakyat kali ini pilihan raya yang ke-15 ini bertambah bercelaru dan berkecamuk. Tadi bila saya berbual dengan teman-teman dekat masjid, petang sekejap lagi tu, sebelum saya buat live pukul 3 tu, saya buat rawatan gigi, jumpa doktor. Saya kata pada doktor, kata tak tahulah kali ni. Dulu pilihan raya PRU 14, kita sekali undi dapat 3 Perdana Menteri, dapat 3 Menteri Besar. Sekarang ni nampak gayanya tak tahu mana satu nak undi dah. UMNO tak bersama dengan Perikatan Nasional. Saling jawab-menjawab antara UMNO dengan PAS, UMNO dengan PBM. PAS tak bersama dengan Parti Keadilan. Sebab di dalam Pakatan Harapan ada Amanah. Dah bercelaru pula di sana. Amanah pula serang PAS. Amanah serang Bersatu. Amanah serang UMNO. PKR serang PAS, serang UMNO, serang PBM. Saudara, DAP serang semua. Semua orang daripada parti-parti Melayu ni, kecuali Keadilan dan Amanah, serang DAP. Jadi rakyat yang keliru, saudara. Jadi sebab itu saya kata, bahawa banyak orang bertanya, apa punca sebenarnya PAS memilih Perikatan Nasional? Kerana saya yakinlah bahawa Tuan Guru Haji Hadi menganggap kerjasama yang dijalin antara PAS dengan UMNO ni, macam dia kata, ibarat durian mentah yang boleh menyebabkan seorang itu mengalami perut kembung. Jadi apakah selama hari ni Tuan Haji Hadi itu perut dia kembung? Kena ingat, saya waktu kita dah usai pilihan raya ke-14, dia nak bersahabat dengan UMNO. Sama-sama kita mengalami pilihan raya di 7 pilihan raya kecil. Dan juga pilihan raya negeri-negeri yang tidak bersama dengan PAS, iaitu waktu di Johor dan di Melaka. Tapi 7 pilihan raya kecil, kita berada dalam Muafakat Nasional. Dengan adanya Muafakat Nasional, calon yang tempat yang majoritinya Melayu, walaupun kita menurunkan calon itu bukan Melayu, itu Wijek Singh di Tanjung Piai, menang besar. Begitu juga di Cameron Highland, di 7 pilihan raya kecil. Tapi waktu itu adakah Tuan Haji Hadi kembung perut? Adakah pemimpin PAS kembung perut? Kerana UMNO ni tak masak. Jadi dia kerana, betul dia kata kerana ada keruh. Apa yang keruhnya? Siapa yang mengeruhkan suasana? Saya pergilah ke pejabat UMNO tu, naik ke tingkat 36. UMNO menyediakan satu pejabat yang begitu besar, yang lengkap untuk Muafakat Nasional, yang telah pun diubah suai, menelan belanja ratusan ribu. Dalam keadaan ketiadaan wang, UMNO sanggup berusaha untuk meletakkan Muafakat Nasional begitu tinggi, saudara. Tapi akhirnya pejabat itu tinggal kosong. Jadi saya melihat bahawa tindakan dia kata jangan kopong lah. Dia tahu, Haji Hadi pun sedar bahawa ada kalangan ahli-ahlinya yang tidak bersetuju. Tapi saya nampak walaupun dia berusaha untuk mewujudkan kewalakan di kalangan ahli-ahlinya, maka saya yakin ahli-ahli sebagaimana yang dilafazkan oleh warga PAS berjumpa dengan saya di masjid semasa sebelum solat Jumaat tadi, saya nampak bahawa itulah ketetapan perasaan hati warga PAS pada pimpinan mereka, dan mereka kali ini akan melakukan tindakan protes yang tidak akan menyokong calon-calon yang diturunkan oleh PAS. Sebab kata mereka, kali ini nak ajar pemimpin di atas. Orang UMNO ni, dia kalau dia marah, dia ajar pemimpin di atas, dia boykot dan sebagainya. Kini PAS pula akan buat tindakan yang sama.
Dan saya juga melihat, saudara, dalam keadaan hari ini, sudah ada dolak dalik. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata bahawa dia bersetuju untuk kerjasama, asalkan dengan Perikatan Nasional, dengan parti pimpinan Dr. Mahathir, Gabungan Tanah Air, asalkan tidak ada mereka bersetuju dengan prinsip keadilan. Dan ada pula katanya jaga sebagai kenyataan kenyataan daripada Fadil iaitu Ketua Penerangan Parti Keadilan, besar kemungkinan mereka akan menerima masuk parti muda dalam gerombolan ataupun pakatan dalam Pakatan Harapan. Cuma saya tengok banyak kenyataan yang saya terima, saudara. Warga ahli anak muda keadilan mula mempersoalkan, masakan kami nak bawa, nak usung bendera muda, takkan kami nak tampal poster muda? Di mana hati anak muda begitu terluka dengan kenyataan Syed Saddiq sewaktu perdebatan berhubung dengan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sepatutnya dilakukan oleh Dr. Mahathir. Waktu itu apa kata Syed Saddiq pada Anwar Ibrahim? Tentu anak muda masih menyimpan lagi luka yang dialami. Tambah-tambah lagi dalam peristiwa Pilihan Raya Negeri Johor, kawasan yang selamat itu dianugerahkan pada muda, malahan muda sanggup menentang calon daripada Parti Keadilan. Jadi keikhlasan begitu, anak muda keadilan, bukan yang di atas-atas tu, anak muda keadilan sudah mempersoalkan, apakah kami akan menampal poster muda, apakah kami akan membawa bendera muda untuk memenangkan calon yang direstui oleh Pakatan Harapan. Bagaimana kami, mana maruah kami, itu keadaannya, saudara. Jadi saya mengharapkan agar anak muda keadilan berfikirlah. Kita tak ada masalah. Cuma saya harapkan pilihan raya kali ini jangan sesekali kita mencetuskan suasana yang tidak baik untuk rakyat. Kita berdoa kepada Allah SWT agar pilihan raya umum kali ini benar-benar kita dapat membentuk sebuah kerajaan yang boleh menstabilkan suasana politik demi lestari ekonomi negara, lestari kehidupan rakyat. Kita nak tengok kita kembali bagaimana kita memacu negara kita untuk lebih maju ke hadapan, sebagaimana yang berlaku 10-20 tahun yang lalu, saudara. Mudah-mudahan mendapat restu daripada Allah. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.